Kami bertiga ni terus menuju ke balai polis. Sarjan Seribu menyambut kami dengan wajah yang riang. Setelah Datuk bercakap-cakap sebentar dengan Sarjan Seribu, kami terus menuju ke tebing sungai. Sarjan Seribu memerintahkan seorang anggota polis berketurunan India menemani kami ke tempat tersebut. Sampai sahaja di tebing sungai, Datuk terus berdiri tempat dia bertinggung waktu siang tadi. Saya disuruhnya berdiri dekat pokok besar, manakala Tajuddin dan anggota polis berketurunan India pula berdiri tidak jauh dari saya. 2-3 kali juga saya menampar nyamuk yang menyerang daun telinga saya. Menampar nyamuk dalam gelap merupakan kerja yang sia-sia. Tak ada nyamuk yang dapat dibunuh, malah nyamuk kian banyak datang dan berdengung di sekeliling telinga. Saya merenung ke sungai. Tak ada sesuatu yang dapat dilihat. Semuanya nampak hitam belaka. Sekali-sekala saya terpandangkan cahaya pelita berkelip-kelip di seberang sungai. Sudah hampir 15 minit berdiri. Datuk tidak memperlihatkan kesungguhannya untuk menjalankan tugas. Dia kelihatan macam orang yang mengelamun, tidak tentu arah. Apa yang Datuk lakukan itu memang tidak saya senangi. Saya sudah tidak mampu untuk menyerahkan badan saya pada nyamuk di dalam gelap. Telinga saya sudah tidak mampu mendengarkan suara cengkerik dan katak. Mata juga sudah tidak terdaya merenung kegelapan. Bila kepala didongakkan ke langit, cuma yang nampak hanyalah kerdipan bintang-bintang. Saya tak tahu apakah perkara yang saya alami itu dirasai juga oleh Tajuddin dan kawannya. Darah saya tersirap. Sehelai daun menimpa batang tengkuk, sedangkan angin malam tidak bertiup. Bulu roma saya terus berdiri. Bunyi cengkerik dan katak kian rancak. Datuk masih lagi berdiri, merenung ke arah dada sungai yang diselimuti kegelapan. "Tamar," suara Datuk separuh keras. "Ada apa tu?" "Nah, bakar lilin ni." Datuk pun menyerahkan pada saya sebatang lilin dan sekotak mancis. Cahaya lilin itu terus menerangi kawasan sekitar. Anda sendiri dapat membayangkan sejauh mana kekuatan dari cahaya lilin sebatang. Datuk terus memicit kedua belah lengannya, kemudian kedua belah betisnya hinggalah sampai ke buku lali. Tajuddin dan kawannya segera menghampiri Datuk. Dari cahaya lilin yang samar-samar itu, dapat jugalah saya melihat kedua-dua wajah mereka yang didakap keresahan. "Bila nak dimulakan?" Tajuddin membuka mulut. "Sekejap lagi." "Kenapa?" "Kalau kamu dah rasa jemu, kamu boleh balik. Biar aku selesaikan sendiri." "Bukan macam tu. Saya rasa dah lama benar kita duduk dekat sini ni." "Kerja begini mestilah sabar," balas Datuk lalu merenung wajah Tajuddin dan anggota polis keturunan India. Mereka terdiam dan terus duduk dalam lingkungan cahaya lilin. "Sekarang ni aku nak mulakan. Tetapi ingat pesan aku ni. Jangan sesekali gunakan lampu picit kecuali bila kamu mendengar suara aku di tengah sungai." Lagi sekali Datuk merenung anggota keturunan India dan Tajuddin. Saya lihat mereka ni menganggukkan kepala, setuju dengan dan mematuhi cakap Datuk. Bila Datuk melangkah, saya terdengar suara kucing mengiau panjang dan saya terasa seram. "Bunyi kucing!" Anggota polis berketurunan India itu bersuara. Dia renung muka Tajuddin dan saya. Datuk merenung ke kiri dan ke kanan. Saya lihat Tajuddin seperti orang yang bersalah dan bersedia untuk menggunakan lampu picitnya untuk menyuluh ke arah suara kucing tersebut. Aku juga terdengar suara kucing. Pedulikan. Datuk mengingatkan kami. Dia terus melangkah. Saya menoleh ke kanan pada rimbunan pokok kecil yang terdapat di situ. Nafas saya menjadi sesak. Ada sepasang mata binatang yang kelihatannya kemerah-merahan merenung ke arah saya. Serentak dengan itu, saya terdengar ranting-ranting kering seperti dipatah-patahkan oleh manusia. "Tok," saya bersuara separuh cemas. "Aku tahu apa yang kamu dengar dan lihat. Pedulikan sahaja perkara tu, Tamar." "Tapi Tok..." "Sudahlah, kau jangan cakap banyak." Saya tercengang. Datuk meneruskan langkahnya menuruni tebing sungai. Saya jadi tak tentu arah. Begitu jugalah dengan Tajuddin dan anggota polis keturunan India itu. Datuk sudah pun menyelam.
Bunyi deru air sungai yang melanggar ranting dan dahan pokok yang rebah ke sungai cukup jelas. Dengan tujuan untuk menghilangkan rasa takut, saya, Tajuddin serta anggota polis keturunan India itu duduk berdekatan. Kami mengelilingi cahaya lilin yang memancar samar. Suara cengkerik terus bernyanyi dengan hebat. Perasaan cemas kami terus bertambah cemas bila terdengar suara lolongan anjing liar dari arah pekan parit. Daun-daun dan pohon-pohon kami berlindung terus berguguran, macam ada tangan manusia yang berusaha menceraikan daun-daun itu dan rantingnya. Paling mencemaskan, daun yang gugur itu bukanlah daun yang sudah tua, tetapi adalah daun yang masih lagi hijau dan muda. Suara kucing jantan mengiau muncul dengan mendadak dituruti dengan bunyi kuku kucing yang menggaru papan. Semuanya muncul dari arah pokok-pokok kecil di sekeliling kami. Perasaan takut, cemas dan bimbang terus menghantui perasaan kami bertiga. 2-3 kali Tajuddin mengeluarkan lampu picit dari saku seluarnya. Dia berhasrat mahu menyuluh seluruh kawasan sekeliling. Tetapi setiap kali lampu picit berada dalam tangannya, anggota polis keturunan India itu selalu membisikkan ke telinganya tentang pesan Datuk. Hidung saya terhidu bau bunga tanjung, cukup wangi. Dedaun muda terus berguguran. Perhatian dan ingatan saya tidak lagi tertumpu pada Datuk. Suara kucing pula tetap mengiau. Saya terus mencapai sebatang kayu dengan niat, kalaulah ada binatang yang melintas di hadapan, pasti saya akan pukul. Kami terus duduk berhimpit-himpit. Pukul berapa sekarang? Tanya anggota polis keturunan India pada Tajuddin. Cepat-cepat Tajuddin melihat jam di tangan. Pukul 12 lah Maniam. Patutlah aku terasa air rembun. Saya juga terkena titis embun ni, kata saya. Serentak kami menoleh ke belakang kerana terdengar bunyi kaki binatang memijak daun-daun kering. Dari cahaya lilin yang sama-samar itu, kami melihat seekor kucing hitam yang menjilat bulunya. Sesekali kucing itu membuka mulutnya, melihatkan taringnya yang putih, tajam kepada kami. Dalam keadaan yang gelap itu, saya terdengar Tajuddin menjerit. Saya segera mengeluarkan mancis dan menyalakan lilin yang padam. Saya terkejut melihat tangan kanan Tajuddin yang berdarah. Dia dicakar kucing, Maniam memberitahu saya. Tanpa membuang masa lagi, saya terus mengoyakkan hujung baju saya. Dengan jebisan kain itu, saya mengesat darah di lengan Tajuddin. Belum pun selesai saya mengesat darah di lengan Tajuddin, terdengar pula bunyi tapak kaki orang berlari yang jaraknya tidak begitu jauh dari pohon tempat kami duduk. Bau bunga tanjung pula kian menjadi-jadi. Lolongan anjing bersahut-sahutan, suara cengkerik kian hebat. Kami terus rapat ke perdu pokok. Kami menanti orang yang berlari dalam gelap itu menghampiri kami. Bunyi tapak kaki itu terus hilang, digantikan dengan bunyi orang menggali tanah kubur dan bunyi orang yang mengoyakkan kain. Kucing hitam tu, kata Maniam. Seekor kucing hitam tercegat di hadapan kami sambil membuka mulut. Lidahnya menjilat daun-daun kering di hadapannya. Matanya memancarkan cahaya merah macam bara. Tajuddin segera berlindung di belakang Maniam. Dari cahaya lilin, saya lihat kucing itu melengkungkan badannya sambil mengiau garang. Misainya kelihatan keras dan tajam. Kami bertiga terpaku dan tidak tahu untuk berbuat apa-apa bila melihat kucing hitam itu mengembangkan bulunya sambil menjelirkan lidahnya yang panjang. Ekornya ditegakkan. Bentuk kucing itu agak besar dari kucing biasa. Bentuk mukanya juga amat menyeramkan dan biji matanya agak besar. Kucing itu mengiau garang dan terus menerkam ke arah Maniam dengan pantas sekali. Maniam tidak sempat mengelak dan kucing hitam itu membenamkan kukunya ke kulit pipi Maniam. Cepat-cepat Maniam meraba kulit mukanya yang dicakar oleh kucing hitam. Dalam keadaan yang tak tentu arah itu, kucing tersebut menyerang ke arah Maniam sekali lagi. Tetapi kali ini Maniam sempat mengelak dan melepaskan satu penumbuk ke arah kucing itu hingga terpelanting. Darah dan muka Maniam terus menitis atas daun-daun kering. Maniam mengeluarkan sapu tangan dari seluarnya dan terus mengesat darah di wajahnya. Saya tak tahu sama sekali macam mana kucing hitam yang terpelanting jauh itu boleh berada di hadapan Maniam dan Tajuddin. Kucing hitam itu berlegar-legar di situ sambil menjilat kesan darah yang melekat di daun kering. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan.
Sial lah, kucing sial lah. Jerkah saya sambil menghentakkan kaki ke bumi. Tidak saya duga sama sekali. Perbuatan itu menjadikan kucing hitam itu bertambah garang. Dia mengiau ganas sambil membukakan mulutnya pada saya. Giginya yang putih tajam kelihatan kemerah-merahan dilekati darah. Baik, sekiranya anda telah sampai ke minit ini, jangan lupa untuk tekan butang like supaya orang kata apa, tanda support channel kita. Dan jangan lupa untuk share dan tekan butang subscribe supaya channel ini dapat berkembang lebih lagi kepada kawan-kawan kita yang mana belum tahu lagi ada kisah-kisah legenda yang dikongsikan di sini, insya-Allah. Sebelum itu mari kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita teruskan. Kucing itu memperlihatkan rasa marahnya dengan mencakar-cakar tanah dan kayu yang ada di hadapannya. Melompat ke sana ke sini seolah-olah memperlihatkan kehebatannya di malam yang kian beransur tua. Kucing itu terus menyerang lengan tangan Tajudin untuk kali yang kedua. Tajudin terus menjerit dan berusaha dengan sedaya upaya memisahkan gigi kucing yang menggigit lengannya. Usaha Tajudin itu tidak berhasil. Kucing hitam itu terus menggigit sambil mencakar-cakar tangan Tajudin. Melihat keadaan yang cemas dan membimbangkan itu, saya segeralah mencari kayu dan membelasah badan kucing hitam dengan sekuat hati sehinggakan dia berhenti menggigit daging lengan Tajudin. Kali ini kucing hitam yang ganas itu terus menyerang saya. Waktu menyerang Maniam, dia memilih daging pipi sebagai sasaran dan daging lengan menjadi matlamatnya bila menyerang Tajudin. Bila dia menyerang saya, daging paha pula yang menjadi sasaran. Saya terpaksa mempertahankan daging paha saya dari menjadi mangsa giginya dengan kayu. Setiap kali saya menghayunkan kayu kepadanya, kucing itu dapat mengelak dan menggunakan kepintarannya menyerang saya dari arah belakang, kanan dan kiri. Akibatnya, saya keletihan dan terhuyung-hayang. Ketika itulah, kucing yang tidak mengenal belas kasihan itu mengoyakkan seluar dari daging paha saya hingga berdarah. Saya menjerit dan terus berusaha untuk menewaskannya. Saya terus mencekik tengkuk kucing itu dengan sekuat hati. Kedua belah tangan saya terus dicakarnya hingga berdarah. Walaupun begitu, saya ini tak begitu mudah untuk melepaskan batang lehernya yang saya cekik. Usaha saya kali ini berhasil. Kucing itu berhenti menggigit dan mencakar lengan saya. Sebaik saja leher kucing itu saya lepaskan, saya terus jatuh atas tanah. Kucing hitam itu terus gaib entah ke mana. Maniam dan Tajudin segera menghampiri dan menyandarkan saya ke perdu pokok. Tajudin membukakan baju saya lalu mengikatkan paha saya yang luka. Maniam mengesat darah di lengan saya. Kami mengambil keputusan mengejut untuk pulang ke balai polis. Belum pun keputusan itu dilaksanakan, kami terdengar suara datuk dari tengah sungai. Perasaan kami bertambah lega. Maniam dan Tajudin terus menggunakan lampu, menyuluh kiri kanan, bimbang kalau kucing hitam yang gaib muncul mendadak. Ayo, dari manalah itu kucing sial itu datang? Aduh, tanya Maniam. Entahlah, jawab saya. Jangan kamu pedulikan semuanya tu. Suluh je orang yang di tengah sungai tu. Tajudin bersuara. Serentak dengan itu juga dua lampu picit memancarkan seluhannya ke sungai. Saya lihat datuk berenang ke tebing sambil menarik sesuatu. Dah jumpa mayat? Maniam beritahu Tajudin. Agaknya lah, jawab Tajudin. Mereka terus rapat ke tebing dan cahaya lampu picit mereka tetap tertumpu ke arah datuk. Saya pula terus mengumpulkan daun-daun kering dan kayu, kemudian terus membakarnya. Hasil dari usaha itu, kawasan sekitar tebing terang benderang, memudahkan saya bergerak ke mana-mana. Nyamuk terus lari. Saya terfikir, kalau kucing hitam itu muncul kembali, saya pasti akan menggunakan puntung-puntung yang berapi itu untuk menentangnya. Marilah kita tolong dia. Maniam terus menarik tangan Tajudin. Mereka terus menuruni tebing sungai. Saya merasakan diri saya lebih selamat kalau bersama dengan Tajudin dan Maniam. Tanpa membuang masa, saya terus memburu mereka menuruni tebing sungai yang agak curam. Badan mula terasa dingin dirempuh angin yang bergerak dari permukaan sungai. Langit tetap cerah bersama gumpalan awan yang bersih. Kami bertiga berdiri di gigi air. Terasa amat sejuk bila air sungai itu menyentuh kulit kaki. Tajudin dan Maniam tetap menghalakan muncul lampu picitnya itu ke arah datuk. Tolong pangku mayat ni. Datuk minta bantuan. Maniam dan Tajudin menyerahkan lampu picit pada saya.
Tugas saya sekarang menyuluh ke arah mereka. Tajudin dan Maniam terus mengharung air sungai. Mereka membantu Datuk memangku mayat Saadun dan dibawa ke atas tebing. Mayat Saadun terus dibaringkan atas daun-daun kering. Saya terus mencampak ranting dan daun-daun kering ke dalam unggun api. Datuk menukarkan pakaian yang basah dengan pakaian yang kering. Dia mendiamkan badannya dekat dengan api. Biar kami balik ke balai dulu, melaporkan perkara ini pada Sarjan 1000 dan minta jeep untuk bawa ini mayat ke hospital. Mania menyatakan pada Datuk sambil menyandangkan rifle ke bahu. Tajudin kelihatan cemas sedikit. Eloklah tu. Tapi sebelum pergi, nanti dulu. Kata Datuk lalu memetik beberapa helai daun yang hijau berkilat dari pepohon kecil sekitarnya. Datuk melekapkan daun hijau segar itu ke bahagian badan Tajudin dan Maniam yang luka akibat digigit dan dicakar oleh kucing hitam tadi. Ini untuk menahan bisa. Gigi dan kuku kucing cukup berbisa. Ada jenis daun dan rumput yang boleh digunakan untuk menahan bisanya. Perhatikanlah daun dan rumput yang dimakan kucing bila dia sakit. Daun dan rumput tu boleh dijadikan penawar bisanya. Terang Datuk pada Tajudin dan Maniam. Mayat Saadun terkapar atas daun kering. Biji matanya terbeliak dan mulutnya separuh terbuka. Dari kedua belah telinganya meleleh pula air jernih. Saya tak berani merenung mayat Saadun lama-lama. Bila dia renung, biji matanya itu bergerak ke sana ke sini, menyorot tiap langkah dan gerak-geri saya. Pergilah. Biar saya tunggu kat sini, ujar Datuk tenang. Maniam terus melangkah, tetapi Tajudin masih ragu untuk melangkah, macam ada sesuatu yang ditakutinya. Pergilah Tajudin, dengan izin Allah kamu selamat dalam perjalanan, kata Datuk. Tajudin terus melangkah, meninggalkan saya dan Datuk. Saya menceritakan pada Datuk apa yang kami alami ketika dia menyelam tadi. Datuk tidak memperlihatkan rasa terkejut atau cemas. Dia hanya tersenyum sambil melipatkan hujung lengan bajunya. Suasana yang agak tenang di malam yang hitam itu diganggu oleh suara kucing yang cukup keras. Datuk mengedutkan dahinya sambil mencampakkan ketul-ketul kayu ke dalam unggun api. Suara kucing itu terus meninggi dan nyaring. Daun-daun kering nampak bergerak-gerak macam ditolak oleh sesuatu. Ranting-ranting yang bertaburan dekat kaki saya juga bergolek perlahan-lahan. Ada bunyi tapak kaki orang melintas di hadapan saya, tetapi orangnya tidak dapat dilihat. Kejadian-kejadian begitu amat menakutkan bagi saya. Datuk tetap tenang. Dia tidak tergugat dengan kejadian-kejadian yang saya anggap agak luar biasa itu. Dia cuma menggigit bibir bila melihat beberapa ekor ulat bulu bergerak ke arahnya. Dengan ranting kayu, Datuk menolak ulat-ulat itu ke pangkal pokok. Beberapa ekor semut api meluruh ke arah mayat Saadun. Datuk berusaha menghalau semut-semut api yang memanjat mayat Saadun. Datuk menghalau semut-semut itu dengan daun-daun segar yang dipatahkan dari dahan pokok kecil berhampiran. Kucing hitam, jerit saya. Seekor kucing hitam muncul dekat dengan unggun api. Kucing itu menyapu-nyapu mukanya dengan kaki hadapan. Renungannya lembut ke arah Datuk seolah-olah minta simpati. Bentuk tubuhnya agak kecil sedikit dari kucing hitam yang mencakar Tajudin dan Maniam serta saya. Kucing hitam yang baru muncul ini tidak memperlihatkan sebarang keanehan, tidak memperlihatkan lidah dan taringnya. Dia kelihatan cukup manja sambil menjilat-jilat tubuh di badannya. Kamu tu sesat. Kalau sesat, baliklah, ujar Datuk sambil merenung kucing hitam. Kucing hitam itu mengiau manja, tidak mahu berganjak dari tempat dia duduk. Baliklah pada tuan kamu, suara Datuk keras. Kucing hitam itu menegakkan ekor serta membongkokkan badannya, bersedia untuk menerkam ke arah Datuk. Saya lihat Datuk menggeliat dan akhirnya menggenggam penumbuk. Dia melangkah 2 tapak ke hadapan macam orang yang mahu bersilat. Balik sebelum kamu binasa, ujar Datuk lalu membuka silat. Kucing hitam itu terus mengiau garang dan cuba menerkam ke arah Datuk. Cepat-cepat Datuk membongkok lalu mengambil sekepal tanah. Tanah itu dilemparkan ke arah kucing hitam. Terdengar pula bunyi jeritan kucing hitam yang amat kuat, macam menahan kesakitan kerana ekornya tersepit. Kucing hitam itu dengan serta-merta gaib.
Datuk terus membersihkan kawasan sekeliling tempat mayat Saadun. Pada mulanya, ingin juga saya menyoal Datuk tentang kemunculan kucing hitam yang aneh itu. Malam itu juga, mayat Saadun dibawa ke hospital Batu Gajah. Esoknya, mayat Saadun pun dikebumikan di kampung halamannya. Menurut doktor, Saadun ni mati akibat salah satu urat di saluran pernafasannya putus, seperti dikerat dengan benda yang tajam. Saadun ni bukannya mati kerana lemas. Datuk memberitahu saya, mayat Saadun sukar diambil kerana tersepit pada timbunan kayu besar di sebuah lubuk yang dalam. Setiap kali mayat itu ditarik keluar, seluruh sendinya merasa lemah dan tenaganya bagaikan tiada dan pandangannya menjadi kabur. Boleh jadi perkara tu berlaku sebab aku ni terlalu penat dan kurang tidur. Itulah alasan Datuk. Tetapi saya merasakan alasan itu sekadar untuk alasan cuma. Datuk bagaikan mahu menyembunyikan sesuatu dari saya. Sesungguhnya saya ni kurang puas hati dengan cakap Datuk itu. Tunggulah, satu waktu yang baik, saya pasti akan menyoalnya. 2 minggu setelah pengkebumian Saadun, Datuk menemui Sarjan Seribu, mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang diberikan pada Datuk. Datuk juga menemui Maniam dan Tajuddin. Bengkak di muka Maniam sudah pun beransur surut. Begitu jugalah dengan bengkak di lengan tangan Tajuddin. Walaupun begitu, mereka menghadapi masalah kerana diganggu oleh kedatangan kucing hitam pada setiap malam. Pukul berapa kucing tu datang? Tanya Datuk pada Tajuddin. Tepat pukul 12 malam. Mencakar-cakar dinding rumah hingga ke subuh. Kami sekeluarga tak dapat nak tidur. Bila dicari, kucing tu tak nampak pun. Begini, sebelum kejadian tu, macam mana kamu tahu kucing tu kucing hitam? Macam ni, sebelum kejadian tu, saya pernah terserempak dengan kucing hitam ganjil di kaki tangga rumah. Waktu maghrib, kucing tu menyapu-nyapu mukanya dengan ekor. Saya pukul lah dengan pelepah kelapa. Sejak itulah kami sekeluarga terus diganggu. Jelas Tajuddin pada Datuk. Maniam pula menceritakan pada Datuk begini. Bila dia bekerja malam, dia selalu saja diekori oleh kucing hitam dari jarak yang agak dekat. Kalau dia tak hati-hati, kucing hitam itu akan menerkam ke arahnya sambil memperlihatkan lidah dan taringnya yang tajam. Saya ni orang bujang yang tinggal di Berek. Saya takut balik ke rumah. Setiap kali saya balik dengan basikal, kucing itu mesti kejar saya. Pernah saya nak bunuh dia, tapi kucing tu bagaikan tahu niat hati saya. Sentiasa saja menjauhkan diri dari saya. Maniam menerangkannya kepada Datuk. Datuk termenung panjang mendengarkan cerita aneh dari 2 anggota polis itu. Datuk renung muka Maniam dan Tajuddin yang duduk atas batu di hadapan pintu masuk kawasan Kepala Polis. Dalam panas terik itu, saya merenung ke arah pasar yang terletak di hadapan balai. Beberapa orang lelaki dan wanita yang keluar dari perut pasar membawa ikan dan sayur. Saya jeling ke arah jam tangan Tajuddin. Dah pukul 11, patutlah panas terik. Pernah tak kamu terjaga malam dan tengok kucing hitam ada dekat dengan kamu? Pertanyaan itu Datuk tujukan pada Maniam. Ada. Apa yang dibuatnya? Kucing tu jilat ibu jari kaki sebelah kanan. Lepas tu apa yang kamu buat? Saya cuba bangun tapi tak terdaya. Seluruh kaki kanan saya terasa lemah. Bila kucing tu hilang, rasa lemah tu terus hilang. Pelik. Rungut Datuk. Saya renung muka Tajuddin yang didakap keresahan. Datuk mengecilkan kedua belah mata. Kening lebatnya hampir mahu bertemu. Seluruh muka saya sudah pun diruap peluh-peluh halus. Apa yang patut saya buat? Tanya Maniam mendadak. Sabar, dalam 2-3 hari lagi, aku jumpa kamu berdua. Kalau dalam tempoh 2 hari, kucing hitam tu mengganas juga, korang berdua carilah aku. Datuk memberikan pengakuan. Matanya masih lagi mengecil. Saya lihat mata hitamnya tidak bergerak bagaikan melihat sesuatu yang berada dalam jarak yang amat jauh. Bila melihat Datuk dalam keadaan demikian, saya tidak mengizinkan Maniam ataupun Tajuddin mengajukan sebarang pertanyaan pada Datuk. Perbuatan itu boleh mengganggu penghayatan Datuk pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa kecuali Datuk sendiri.
Saya segera menulis alamat rumah Datuk pada sekeping kertas. Kertas itu saya serahkan kepada Maniam dan Tajudin. Ketika mereka menatap alamat rumah Datuk di kertas, secara mengejut sahaja, Datuk batuk. Saya tersengih. Batuk itu sebagai tanda amaran yang tugas Datuk sudah pun berakhir. Datuk renung ke arah saya sejenak. Dia senyum, bagaikan mengucap sejuta terima kasih kerana saya telah membantunya. Rahsiakanlah semuanya ni pada orang lain, ya. Datuk bersuara lembut. Saya renung muka Maniam dan Tajudin. Mereka menjadi panik. Tak ada rahsia yang mereka terima dari Datuk. Tiba-tiba, Datuk memberi amaran. Maksud aku, alamat rumah aku tu. Dan janji aku pada kamu berdua, jangan diceritakan pada sesiapa. Kalau pesan ni kamu langgar, aku tak dapat nak bantu kamu berdua. Datuk menenangkan rasa risau kepada Maniam dan Tajudin. Kami berjanji, sahut Tajudin. Kalau dah berjanji, peganglah pada janji, balas Datuk dalam nada suara yang cukup lembut. Tajudin dan Maniam segera bangun. Muka mereka nampak pucat. Kedua-duanya segera mendapatkan Datuk. Macam ada sesuatu yang mengikuti mereka. Paling mengejutkan adalah badan kedua-duanya menggeletar. Tidak tentu arah, macam orang yang kesejukan. Aneh, macam mana mereka kesejukan dalam pancaran matahari yang garang? Kenapa? Tanya saya. Kami dengar suara kucing, jawab Tajudin. Saya segera pergi ke longkang. Renung kiri, renung kanan. Tak ada kucing di situ kecuali beberapa ekor katak puru bersembunyi di celah-celah rumput yang tumbuh liar di bibir longkang. Bau hapak bercampur hanyir dan air longkang yang mengalir lambat itu membuatkan saya mahu muntah. Saya terus mendapatkan Datuk. Tak ada kucing pun, kata saya. Kalau tak ada kucing, macam mana boleh ada suara kucing? Cuma perasaan kamu berdua saja tu. Datuk menyokong saya. Saya dengar, kata Maniam. Saya dengar juga. Saya yakin tu suara kucing hitam, kata Tajudin. Dalam keadaan yang membingungkan itu, seekor kucing hitam muncul di hadapan kami. Tak ada seorang pun yang dapat memastikan dari arah mana kucing hitam itu muncul. Kucing itu menguap di hadapan kami, memperlihatkan gigi tajam dan lidah panjangnya yang merah pada kami. Kucing itu menjilat-jilat di jarinya.